Ni kalau nak kira dia nak tambah dah ni. Hak berlaku kepada dia hanya tertidur terlepas waktu. Dia tambah sesiapa yang terlupa sembahyang. Kita kata dah pula-pula tambah, ada mon ni katalah. Dah pula-pula tambah, dah tambahlah salah lagi. Begitu juga orang yang sengaja tinggal sembahyang. Dia hendaklah qada. Sepatutnya dia kata begitu. Man tarakaha amidan muta'ammidan misalnya, falyaqdiha. Dia tak ada kata. Hak sebutnya adalah hanya dua ni. Hak tentang orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tak ada sebut. Bila tak ada sebut, ni kira-kiranya nak menjelaskan hak mana hak kena qada. Padahal berlaku kepada dia tidur. Buat mari cerita hak terlupa. Tak ada buat mari hak lain. Soalannya hak ni. Satu. Yang kedua, ini dia kata. Li'anna intifa' asy-syart yastalzimu intifa' al-masyrut. Fayalzamu minhu anna man lam yansa la yusalli. Apabila tidak ada syarat itu, maka tidak adalah masyrut. Mana tidak ada terlupa, tidak ada tertidur, tidak adalah qada tu. Hak ada qada saat ni apabila ada dua perkara. Patut hak tinggal dengan sengaja tu tak ada, itu bukan syarat. Dia kata begitu. Ni yang dibahas sini. Kemudian Syaukani menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah bahawa beliau memilih apa yang telah disebutkan oleh Daud dan orang-orang yang sependapat dengannya. Tapi pengarang ni, syarih ni, dia tidak setuju juga dengan pendapat ni. Sebenarnya pendapat ini di luar daripada mazhab 4. Di luar daripada mazhab 4. Kalau mazhab 4 semua kata kena qada. Kalau tinggal sembahyang dengan sengaja kena qada, mengikut mazhab 4. Hak ni di luar daripada mazhab 4. Bagi orang-orang yang mengatakan selain daripada mazhab 4 ni tak boleh pakai, jadi masalah lah kepada dia. Tetapi bagi ulama-ulama Islam di mana-mana, dia tidak hak dengan 4 saja. Bukan hak 4 tu saja, lebih lagi daripada tu pun. Dan ada pun orang yang mengatakan orang yang tinggal pendapat mazhab 4 ni dia sesat. Dah jauh sekali pendapat itu. Ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syaukani dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, dia berpendapat begini. Tak ada siapa pun kata dia ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah ke, atau dia sesat ke, atau dia melanggar ijma' ke. Tak ada. Tak ada. Adalah orang kata lagu tu, tapi hak pendapat sempit lah. Kalau lah dengan sebab tinggalkan hak tu jadi sudah jadi sesat ataupun tak betul dah dari segi pegangannya, tentulah ulama-ulama tidak hormat kepada mereka ini. Sedangkan Ibnu Hajar dan siapa-siapa semua sebut semua ni nama ni. Imam-imam besar sebut dengan baik demo-demo ni. Kalau dia tidak setuju dengan pendapat dia, dia tinggal. Tapi tak ada kata seperti setengah-setengah orang kita ni kalau sebut Ibnu Taimiyah diri bulu roma. Itu tak betul tu. Sebab apa? Ada Hafiz Ibnu Hajar sendiri, Mulla Aliul Qari, Jalaluddin Suyuti, dan ramai lagi ulama mengatakan dia ni waliyun min awliyaillah, salah seorang waliullah. Kita siapa dia nya nak kata setengah-setengah orang kita ni, tempat kita ni lah, kadang-kadang jadi telajak sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Itu telajak tu. Telajak. Sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah, sampai mengkafirkan Ibnul Qayyim, sampai mengkafirkan ataupun sekurang-kurangnya memfasikkan Syaukani, sampai mengkafirkan Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana semua itu adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah belaka. Itu tak kena telajak. Kalau kita kaji tengok biar luar sikit dunia ni, kita akan dapati semua orang puji dia. Adalah hak keji tu, ada hak tu. Tidak nafi kita kira orang-orang yang besar, orang-orang yang penting dalam agama, orang-orang yang alim-alim ni macam pengarang ni, dia tak terima pendapat Syaukani, dia tak terima pendapat Ibnu Taimiyah, dia tak terima Ibnu Hazm, tapi dia mari dia bahas. Tak ada gapo tu, biasalah masalah khilaf. Kita tak terima, tak boleh terima, tak sah. Tapi tidak ada hak untuk kita mengatakan dia ni orang yang tidak baik, orang yang merosakkan agama apa, itu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Sikap kita tak boleh lagu tu. Berbeza
pendapat biasa. Ini kalau setengah-setengah orang tempat kita ni kalau sebut Syaukani, dia kata ni iman kaum muda ni, kata Ibnu Taimiyah, ni pun iman kaum muda juga. Muhammad bin Abdul Wahab, ikut Ibnu Taimiyah ni. Jadi dengan cara macam tu kita memburuk-burukkan satu-satu golongan, tak kena. Padahal kita tengok ulama-ulama besar ambil belakang Pak Demon ni, dia tak setuju soal lain. Ada ketika dia setuju dengan pendapat Demon ni, bahkan dia sokong pendapat Demon ni. Kita tengok pengarang-pengarang yang besar seperti ni, pengarang ni, dan banyak lagi pengarang-pengarang lain. Lagu itulah sikap mereka. Bukan kata dia nguduh, tidak kata ini kumpulan ni tak ada lagu tu. Ambil belakang. Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang tidak setuju dengan hak ni hak ramai-ramai ni, dia kata tak ada hujah, kata dia. Yang mana apabila kita nak debat ataupun nak bahas, boleh kita rujuk hujah, tak ada. Misalnya tak, benda semaya ni berlaku semua ni, berlaku semua. Adakah satu dalil bahawa orang tu tinggal semaya, dia tinggal semaya dengan sengaja di zaman Nabi SAW, di zaman kemudian? Lepas tu ada siapa-siapa suruh dia qada? Adakah? Tak ada terang. Sebab tu dia kata kita kena tengok amalan seramai-ramai orang sembahyang 5 waktu sehari ni. Takkan tak ada lagu tu? Adakah dalil yang menunjukkan dalam kitab-kitab hadis ni orang tu tinggal dengan sengaja, lepas tu disuruh dia qada sembahyang dia? Adakah? Tak ada. Itu sah perkara. Perkara yang kedua, iaitu kalau orang itu sudah murtad, wal'iyadzubillah, dia tak semayang. Bila dia masuk Islam semula, itu khilaf ulama tu. Hak semasa dia murtad tu kena qada ke semayang dia atau tidak kena qada? Kena qada ke atau tidak kena qada? Mengikut setengah ulama dia kata kena qada. Pasal asal dia Islam. Kalau dia kafir, semasa dia tak semaya dulu, tak cara tu, tak kena semaya dah, tak kena semaya. Dia start semaya bila dia masuk Islam. Tapi kalau orang itu Islam, lepas tu dia murtad, lepas tu dia masuk Islam pula, selama dia murtad tu dia kena qada. Mengikut setengah ulama. Mengikut setengah ulama yang lain dia kata tak ada dalil. Sebab tak ada dalil. Sebab tak ada dalil. Supaya juga gini lah, hak ni lah. Lepas tu Syaukani selepas dia menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah, dia kata wal amru kama dzakarahu. Kedudukan sebenarnya kata dia supaya dia sebutlah. Supaya Ibnu Taimiyah sebut. Kerana saya tak ada tahu, selepas saya selidik kaji dengan bersungguh-sungguhlah kaji masalah ni, saya tidak dapati ada bagi orang-orang yang mewajibkan qada kepada amid, kepada orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ada dalil yang laku lah. Laku kata dia. Kalau kita nak becah waktu ambil dalil tu, orang pakar laku, tak laku kata dia. Ni kata Syaukani. Adapun hadis fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang Allah itu lebih patut dibayar. Orang tahu lakah kata dia tu, tetapi mereka tidak akak kepala, tak kelih hak ni. Dalam bab ni tak boleh pakar tu kata. Dainullah ahaqqu an yuqda. Begitulah. Kesimpulannya, maknanya pendapatnya, dia kata tak kena qada. Tak kena qada. Lepas tu nak ke mana? Semaya akan datang jangan tinggal. Semaya akan datang jangan tinggal, tak boleh tinggal. Setengah-setengah orang tu pula dia ambil jalan, ambil jalan yang lain. Ini dia bab semaya ni tak boleh, tak boleh nak fikir, nak qiyas.